Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah wujudnya kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Tetapi, tahukah anda bahawa di Malaysia, wujudnya golongan minoriti yang sangat unik dan sangat menarik untuk dipelajari. Antara kaum minoriti tersebut adalah India peranakan, Cina peranakan, Jawi peranakan, orang Serani dan sebagainya. Menurut Brenda Jenden yang merupakan seorang ahli sosiologi, mendefinisikan asimilasi adalah satu proses dalam mana suatu kelompok yang berfikir, berperasaan dan bertindak secara berbeza menjadikan satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama. Di Malaysia, Baba dan Nyonya merupakan salah satu asimilasi yang sering didengari dan agak terkenal dari segi pemakaian dan cara hidup, sehingga makanan Baba dan Nyonya yang secara tidak langsung menjadi salah satu tarikan pelancong khususnya di negeri Melaka, Pulau Pinang dan Kelantan. Hal ini terjadi kerana sikap keterbukaan, toleransi dan hormat menghormati yang diamalkan oleh nenek moyang terdahulu membuahkan hasil yang baik. Sebagai contoh, pada abad ke-15 semasa pemerintahan para mesyuarat, wujudnya hubungan yang rapat antara negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu dengan kerajaan China. Mengikut legenda, Maharaja China menghantar seorang puteri iaitu Hang Lipo kepada Sultan Melaka sebagai tanda penghargaan atas penghormatannya. Raja-raja dan hamba-hamba yang mengiringi puteri Hang Lipo pada mulanya menetap di Bukit Cina dan akhirnya berkembang menjadi kelas kaum Cina yang lahir di Selat dikenali sebagai peranakan. Selain itu, Melaka yang merupakan pusat perdagangan pada era itu menyebabkan ramai penggembara dari luar datang berniaga menjadi puncak wujud hubungan dua hala antara Cina, India dan bangsa Eropah yang lain. Faktor lain yang menyumbang terjadinya proses asimilasi di negara kita ialah apabila kerajaan British mula bertapak kukuh ke atas tanah Melayu selepas perjanjian Pangkur 1874. Kedatangan orang Cina dan India ke tanah Melayu secara besar-besaran untuk memenuhi peluang-peluang pekerjaan seperti pelombongan, peladangan dan perniagaan yang disediakan oleh pihak penjajah British. Hasil daripada asimilasi ini melahirkan sebuah negara terkenal dengan keamanan dan keharmonian negara walaupun didiami oleh pelbagai bangsa dan budaya yang sekaligus menaikkan martabat negara di mata dunia. Kepelbagaian adat resam, makanan dan perayaan di negara kita merupakan penyumbang utama dalam perkembangan ekonomi negara sekaligus menjadi tumpuan pelancong luar. Selain itu, perpaduan kaum dapat dieratkan dan perselisihan dapat dikurangkan, malah persefahaman antara kaum dapat ditingkatkan. Kementerian Pendidikan Malaysia juga menggalakkan rakyat Malaysia menguasai lebih dari satu bahasa di samping memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini menunjukkan sikap keterbukaan dan toleransi oleh pihak kerajaan dan diterima baik oleh rakyat Malaysia. Selepas menjalankan kajian ini, saya mendapati bahawa hasil asimilasi di Malaysia telah menghasilkan pelbagai etnik dan kaum di Malaysia. Asimilasi budaya perlulah menjadi salah satu aspek yang patut ditonjolkan dalam masyarakat di Malaysia. Sepanjang kajian ini dijalankan, kerjasama antara satu sama lain dan komunikasi yang berkesan merupakan aspek yang penting dalam menjayakan tugasan ini. Kajian ini mengajak saya untuk hidup bersama dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian tanpa mengira agama dan bangsa. Nilai patriotisme juga amatlah penting dan harus diterapkan terutama kepada generasi muda demi masa depan negara.
Tugasan ini sedikit sebanyak telah membuka mata saya dalam lebih menghargai kewujudan etnik yang bervariasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Keharmonian dalam negara yang kita kecapi sehingga hari ini merupakan hasil sifat kerjasama dalam toleransi dan amalan konsep hormat menghormati antara kaum dalam mana pada masa yang sama turut memupuk perpaduan kaum. Assalamualaikum. Refleksi yang saya dapat selepas menyempurnakan tugasan ini, saya telah mendapati bahawa semangat kerjasama merupakan suatu aspek yang penting yang perlu kita amalkan. Hal ini demikian kerana melalui semangat bekerjasama, kami dapat berbincang dan seterusnya menghasilkan kerja khusus yang berkualiti. Selain itu, kemahiran yang tinggi terhadap penggunaan teknologi juga memainkan peranan dan merupakan perkara yang wajib kerana secara keseluruhannya tugasan ini perlu disiapkan dengan menggunakan teknologi. Akhir sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh ahli kumpulan saya yang banyak memberi kerjasama dalam menyempurnakan tugasan ini. Sekian sahaja daripada saya, Nurul Zaika, BPM Akhir. Assalamualaikum.